Bismillahirrahmanirrahim. Wa kasratil kalami fima la yanfa'u wa an yataharraza an akli ta'ami suqi in amkana li anna ta'ama suqi aqrabu lin nijasati lin Najah. lin najasati wal khiyanati wa ab'ad an dhikrillah wa aqrabu ila al ghaflati wa li anna absaral fuqara'i taqa'u alayhi wa la yaqdiruna ala shira'i minhu fa yata'adzaw nabi zalika fatadhhaba barakatuhu. Hukiya anna Syekh al-Imam al-Jalili Muhammad ibnu al-Fadili rahimahullah ta'ala kana fi hadi ta'allumihi la ya'kulu min ta'amis suqi wa kana abuhu yaskunu fi firrus taqi wa yuhayyi'u lahu ta'amahu wa yadkhulu ilayhi yawmal jumu'ati fara'a fi baiti ibnihi khubza suqi yawman falam yukallimhu sakhitan apa sih entah nampak lemah fatah ke alaihi fa'tadhara ibnuhu wa qala ma ishtaraituhu wa lam arda bihi walakin ahdarahu syariki faqala lahu abuhu law kunta tahta wa tatawwar an mithlihi an mithlihi lam yajtari ada domah ha ada tu lam yajtari syarikuka ala dhalika wa hakaza kanu yatawarra'una falidhalika waqafu lil ilmi apa bagi dia waqafu lil ilmi waqafu waqafu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Hatib al-anwar min kulli ajani wa hibati wa qadim alif rahimahullah. Wa nafa'ana Allah bi 'ulumi wa 'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Wa an yahtariza an akli ta'amis suqi. Situ berhenti jawab kasatil kalam fi ma la yanfa'u. Tanda Pak Menteri. Wa an yahtariza dan bahawa memelihara yataharraza baik tu. Kalau kita nak yahtariza ataupun yataharraza sama sahaja nisbah makna taharraza wahtaraza, iaitu menjaga oleh ia talibul ilmi an akli daripada makan ta'amis suqi, makan ta'am makanan as-suqi di pasar. Qaid pada kata yahtariz in amkana, jikalau mampulah oleh ia mana? Ia al-ihtirazu anhu. Jadi kita ambil daripada yahtariza tu masdarnya. Kita ambil yahtariza tu masdarnya, kemudian kita jadikan dia sebagai dhamir. Mana? Wa an yahtariza an akli ta'amis suqi in amkana, jikalau boleh, yakni amkana al-ihtiraz. Kalau nuskhan tu at-taharruz. Boleh insya-Allah ambil balik masdar dia. Amkana at-taharruz. Tadi. Dah ada punya dhamir dalam tu. Kata tadi. Mampu ia menjaga. Mampu ia nah. Masdar dia. In amkana, jika mampulah oleh ia at-taharruz. Insya-Allah. Faham ni? Ia mana? Nak cari tak jumpa lah. Faham tak? Kena tulis bawah tu at-taharruz.
Taharruz al-mafhum min qawlihi radhiyallahu anhu yahtaris ataupun yataharras. Jadi menyebut di sini bahawasanya menjauhi daripada makan di pasar. Sini muradnya itu bukan makan di pasar sahaja, bahkan makan makanan yang dibuat di pasar. InsyaAllah. Bukan murad di sini seperti mana setengah orang faham, kita ni muradnya bahawa jangan makan di kedai, bukan. Bahkan lebih teruk pada tu lagi. Iaitu jangan makan makanan yang dibuat di kedai. Walaupun bungkus. Faham tak? Orang kata warak makan tak makan di kedai. Makan makanan dibuat di kedai tu pun dah tak warak. Mengikut kitab ni. Jadi bahkan Sabar dulu. Dah tak bagi. Makan apa? Makanan yang dibuat di kedai. makan. Yang dibuat di kedai. Dah tu nak kena makanan buat kena buat kat rumah, buat kat pondok. Macam patu dia masak tu. Masak boleh tu. Ha? Masak boleh. Jadi orang bagi nasi. Orang Kedai nasi. kau. Kedai kat ah. Nasi apa ni? Nasi apa? Sobat. Untuk sobat. Awak tak sampai kat now pun. Ha? Rezeki eh. Oh, saya jadi kodim. Saya jadi kodim. Dia tak sampai, dia ambil mulut batu. Kemudian in amkana jikalau bolehlah oleh ia mana? Ia al-ihtiraz. Yang lak dia. Lianna ta'am as-suqi, kerana bahawasanya ta'am as-suq, makanan pasar, makanan kedai ni aqrabu ila najasati, iaitulah lebih hampir kepada najis. Lebih hampir kepada najis. Apa maksud lebih hampir kepada najis? Yakni kata yang masak tu selalunya buat mudah-mudah. Yang masak tu selalunya buat mudah. Mana contohnya? Roti canai. Telur tak basuh. Memanglah orang kata telur tu tak basuh. Bukan nak makan kulit telur. Ada orang makan kulit telur? Tak ada. Lepas tu kan orang kata telur masalah? Tak. Telur tu bila telur ayam, ada tahi. Kemudian dia pun apa? Dia pun pegang dengan tangan yang basah. Tangan yang berlumur dengan minyak. Dia pun ketekak, pecah. Tu dia pun pegang. Ya, tebah. Oh, dia sedang. Memanglah orang kata kulit tak makan. Memang kulit tak makan. Siapa yang makan kulit, Syekh? Tak ada orang nak makan kulit. Tapi masalah dia pegang kulit ada najis. Kemudian tangannya itu dalam keadaan basah. Dia pindah najis. Pindah najis. Melainkan apa? Dia buat dalam keadaan tak apa? Tak basah. Dia buat roti canai tu tak pakai minyak. Tak ada peluh pun tak ada. Tak berpindah najis apa? Sebab apa? Jafun bijaf tahirun bila khilaf. Kering-kering. Siapa buat ajar gitu? InsyaAllah. Tu cara-cara contoh. Contoh lagi ayam. Tak apa? Masak dengan tak elok. Macam mana? Tak buang apa nama Allah masalah apa, tak sembelih dengan sembelih yang elok. Contohlah, ataupun mudah-mudah. Masalah sampai habis. Misal batu pinggan kadang-kadang elak musuh ni. Mana? Elak musuh ni kita contoh elak kita pula. InsyaAllah. Baik, jelas maksudnya aqrabu ila najasah ni makna buat mudah-mudah. Buat mudah-mudah ni pada kebersihan. Ada yang uli roti canai pakai kaki. Itu lagi sedap. India mari. Buat meruku tu, buat meruku penuh. Tengok video dia meruku kan. Penuh meruku tu macam apa? Macam satu lapangan meruku. Dia pijak-pijak gitu lah untuk apa? Untuk cedok. Cedok lah. Penuh ni, hantar pijak tu masuk, hantar ambil. Cedok. Bulan plastik. Kita nak makan apa? Kaki dia tu. Tu jadi pecah-pecah tu. Mana meruku tu? Pecah-pecah tu. Peh-peh lah. Wal khabathati betul? Bukan tak betul tu. Wal khabathati. Betul. Mai mana pula wal khiyanat? Khianat siapa pula? Wal khabathati. Dan tu kasar juga. Wal khabathati maksudnya dan cemah. Cemah lah, khabith. Tak najis kadang-kadang tapi cemah. Wal khabathati. Kadang-kadang tak najis tapi cemah. Mana? Korek tak hidung. Tak? Makan pula. Korek. Ada tu. Allah maksudnya. Makan dengan siapa itu? Pergi kedai. Tak ingat. Taklah bukan makan tu. Maksudnya pergi kedai tu. Kedai tu daripada mana? Tak ingat. Tapi Ana makan lah. Kawan Ana tu dia macam tak mau makan macam ni. Cakap siapa? Tu dia makan macam lain. Tu dia cakap nak hantar tu benda. Aku tengok tadi dia korek hidung tak elak. Lepas tu dia tak basuh. Dia terus buat. Tapi dia buat. Dia beritahu bila? Dia makan lah. Alhamdulillah. Mujur pemakan. Tak? Kalau dia makan tu
kesedapan tu terpaksa dihentikan. InsyaAllah. Mana yang tak akhir lah berarti nak. Ha? Tak akhir lah. Ana memang kurang sikit macam ni. Kurang sikit sebab cara buat tu. Sedap lah. Sedap. Ha? Kuih tak ada. Betul terang kat area sini kuah dia memang cerai. Cerai betul. Tapi makan lah. Makan tu sebab ngidam kan. Ana di Mekah tu ana makan juga padahal RM25. RM25 tu sama RM30. Kau macam ni. Mi kuah. Maksudnya separuh 50 tu habis kat situ saja. Tapi sebab kalau lapar makan. Sebab ngidam. Tapi bila makan kuah dia memang cerai. Habis up. Up tu. Ni bukan Melayu buat Bangla ke mana nak tahu buat. Jadi tak kisah tu. Cuma kalau area sini macam mana sorry lah. Memang tak boleh pergi. Dia kena balik di Kedah juga. Area sini lah ada 2-3 kedai duk pergi ni kan. Kuah dia memang tak boleh pergi. Kuah dia tak sedap. Sebab tak tahulah apa dia perbuh dalam tu. Gula ke apa ke. Manis. Tapi kalau cubalah try sekali. Dia memang tak. Oh itu memang sedap. Kalau rasa lain. Memang sedap tu. Cara dia buat tu lembut. Dan juga kuah itu. Walaupun kuah sardin sedap. Rapat lah boleh makan. Wah abang tu. Takkan nak ajak orang lain. Wah abang ada. Wah ab. Kalau kau nanti tu masa apa? Wal khabasati. Kalau kau nanti. Wal. Kalau kau nanti. Wal khiyanati. Awak kena nanti. Kena. Kena. Kena apa? Tak tahu. Kena duit tak tahu. Dia kena kita dia buat plat buku plat. Itu jadi haram. Aku dah tahu tu. Tak? Cuma wal khabasati ni contoh cara basuh perut. Kan ayam kan dia basuh perut kadang-kadang tak cermat. Mungkin tak najis. Memang tak najis tapi kotor lah siapa nak makan. Faham tak? Kaki ayam. Faham tak? Kadang-kadang ayam tu dah kena tanah dia basuh. Lebih kurang lah. Tengok cara buat di kedai lah. Tu kalam musoneh. Bukan kalam no. Kalam musoneh. Dia tak beramai pula di kalam musoneh. Sekali nak beritahu. Wa ab'adu an zikrillah. Dan juga lebih jauh daripada zikrullah. Dan lebih jauh daripada zikrillah. Apa dia? Ingat Allah Ta'ala. Ingat Allah Ta'ala kerana apa? Kerana di pasar-pasar ni sebenarnya ingat dunia. Jadi atah pada aqrabu. Wa ab'adu an zikrillah. Dan jauh daripada ingat Allah. Kerana apa? Di tempat situ ingat akan dunia. Tempat ingat dunia sampai tahap boleh berlakunya penipuan. Faham tak? Bohong lah. Macam mana hati bohong cara buat ayam? Kan? Dia jual apa? Kocok. Bukan ayam, bukan cocok. Ayam tu macam mana dia jual tu yang bohong macam mana? Dia potong apa? Potong kaki eh? Bukan sebenarnya tak betul. Dia ada cara tu untuk bohong dekat timbangan tu. Mana? Jadi yang tim betting tu semua. Semua ambil aja. Buat tu. Lepas tu dia kira apa? Dia kira seko. Dia kira seko. Tu pun dia kira kalau ikut kan tak jujur lah. Ramai Ustazah tegur dah tu. Macam mana tahu dia? Macam mana tahu dia? Macam mana contoh dia? Lupa nak. Dia kalau elok kena buang dulu. Lepas tu baru timbang. Baru ikut timbangan. Bukan timbang dulu. Lepas tu baru buang ikut kita. Kerak kaki. Kaki kita tak mau kan. Cakap buang. Lepas tu kaki tu jual kat orang lain pula. Jadi tak apa nak elok lah. Faham tak? Orang panggil apa? Itu dia kata ab'adu an zikrillah. Jauh daripada mengingati Allah Ta'ala. Kalau ingat Allah Ta'ala tak buat macam ni. Disebabkan ingat dunia nak untung lebih. InsyaAllah Syekh. Tu yang jadi apa? Tak cerah kubur. Mari pondok pun tak cerah kubur. Betul tak? Mohon. Baik. Wa aqrabu ilal ghaflah. Dan hampir kepada ghaflah. Hampir kepada ghaflah. Aqrabu pun sama juga. Atah pada aqrabu. Dan hampir kepada ghaflah ni lalai daripada ibadat. Lalai daripada ibadat. Sama juga lalai daripada ibadat. Lalai daripada ibadat lah. Ghaflah anil ibadah. Dah pasal dunia. Sebab itu dalam hadis baginda Nabi SAW sebut ahabbul biladi ila Allah al-masajid. Yang paling tempat paling Tuhan suka daripada satu tempat adalah masjid. Wa abghadul biladi ila Allah al-aswaq. Dan sebenci-benci tempat di sisi Allah Ta'ala ialah al-aswaq. Itu pasal-pasal. Itu hadis. Kerana apa? Kerana itu tempat yang mana tidak diingati padanya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil mana tak ingat? Itu berlaku penipuan. InsyaAllah. Se-afdal tempat di sisi Allah Ta'ala masjid. Seburuk-buruk tempat di sisi Allah Ta'ala ialah pasar. Habbul biladi ila Allah al-masajid wa abghadul biladi ila Allah al-aswaq. Wa li'anna absar al-fuqara'i taqa'u 'alayhi wa la yaqdiruna 'ala ash-shira'i minhu fayata'adzawna bidzalik. Baik. Sebelum tu masalah makan di pasar. Jadi makan di pasar ni maksudnya makan makanan yang dibuat di pasar
Kerana nak kepada kesempurnaan warak, iaitu dibuat makanan itu, dibeli secara mentah daripada kedai, mentah kena beli kedai lah. Kemudian dibuat di pondok, masak di pondok. Orang Islam juga. Alhamdulillah pada awal yang masuk, kebanyakannya ialah awal yang masuk pondok. Alah, anda masak sendiri. Alhamdulillah, masak sendiri lah. Contoh tu lah. Tak? Yang tanpa ni daripada awal masuk pondok. Tak, awal masuk pondok anda masak sendiri. Aziz sempat kot bunyi sikit-sikit anda masak. Sikit-sikit lah. Dulu anda masak. Cuma masak anda semua tak sedap. Siap tak DP. Anda masak tempat anda masuk. Kami tempat orang masuk kat pondok anda. orang masak dekat pondok anda. Tu ahbab. Tak sedap. Tak tempat Tak sempat. Maksudnya yang masak masa kat pondok anda tu yang geng-geng, yang ni lah yang geng-geng apa, semangat mahabbah. Geng depa ni pondok anak tu depa buat. Dalam tu kan, bahagian kitab tu depa buat. Dulu live pun semua depa jaga. Geng-geng ahbab tu lah zaman dulu. Tapi ahbab tu dah tak ada dah. Tak. Alakul hal, tapi masa tu dulu sebab dulu baca kitab Jawi kat depa. Baca pagi petang malam baca. Setiap kali nak free baca sampai depa meluat. Tak. Cumanya nak contohnya pada awal masuk pondok memang dah masak juga. Masak sendiri. Masak benda basic lah. Ada ambil apa? Ambil kentang tu potong masak sendiri. Tu yang anda kata kentang tu buat masak itu lah. Sebab dulu anda masak itu. Potong kulit. Kak. Nak makan. Nak makan habis. Anda pernah simpan nasi goreng tu 2-3 hari tu. Setiap kali nak ni perangat. Dia kata 3-2-3 hari dah makan. Dulu kan dia tak bercara sangat. Babak makan dia ni tak boleh perut dia kena jaga. Dia kena jaga juga benda apa nak masuk. Alhamdulillah nak beritahunya masalah makan yang musonah sebut ni bukan makan di kedai saja. Tapi makanan yang dibuat di kedai kerana nak kepada kesempurnaan warak. Itu masak di pondok. Dan nak contoh sikit, di zaman dulu masa nak masuk tu ada satu pahaman, iaitu makan di kedai tu fasik. Makan di kedai tu ialah fasik. Maksudnya makan di kedai, di kedai tu ialah hukumnya fasik. Dan fasik tu tahu fasik tu apa? Maksud buat dosa besar dan juga mengkali dosa kecil. Maksudnya orang ni tak sah diwali. Orang ni fasik. Jadi bila berlaku macam ni, dia ambil ibarat daripada ta'lim dan muta'alim. Sebab dia ambil pada Jawi. Sebab geng ni mengaji Jawi. Jadi ambil pada kitab Jawi lah. Dan kitab Jawi sebenarnya terjemahan dari kitab Arab juga. Tapi kalau tengok pun ibarat pun tak ada. Pun cakap itu dia salah faham. Aku lupa mana tadi. Lebih kurang je. Bukan 40 ni. Sini dia ambil pada ibarat sini. Lebih kurang je. Dan bahawa terpelihara ia daripada makankan makanan kedai-kedai. Ibarat dia memakankan makanan kedai-kedai, bukan di kedai. Jika dapat, jika boleh lah. Kerana bahawasanya makan kedai-kedai itu terlebih hampir kepada najasa dan cemar, dan terlebih jauh daripada menyebutkan zikrullah, dan terlebih hampir kepada lalai dan kerana bahawasanya mata. Bas, sama macam Arab. Tapi dia ambil ibarat ni mengatakan orang yang makan di kedai fasik. Anda ambil mana Syekh ibarat ni? Terjemah sebiji. Cuma di belakang tu dia tambah banyak bab-bab yang tidak ada dalam ta'lim dan muta'alim. Kitab perintah penentu. Dia bermain dia kata bahawa makan di kedai tu hukumnya fasik. Sampai tahap bergaduh. Bukan ada gaduh, orang lain gaduh dengan dia. Sampai dia bawa balik, dia kata guru cakap macam ni. Kemudian dia tanya balik guru cakap bukan aku ragu ni. Sebab tu ada cukup takut dengan orang yang bawa kepada fahaman guru. Anda bukan takut di guru, takut di dia yang bawa pada fahaman guru, dan kemudian dia pelagarkan guru di antara guru. Kan jadilah perdebatan. Sedangkan tak jelas maksud. Dia kata, "Dok, guru cakap aku ni." Bila pi tanya balik guru kata, "Bukan macam ni yang aku hurai." Bukan begini. Makan di kedai ada hukum fasik. Tak fasik. Fasik ni apa? Buat dosa besar, buat dosa besar dan juga mengekali dosa kecil. Sekarang dia kata menjatuhkan maruah. Makan di kedai menjatuhkan maruah. Syekh, maruah ni dia ikut pada uruf dan setempat. Ada benda yang harus. Dia kata makan di kedai memang harus, tapi menjatuhkan maruah. Menjatuhkan maruah hukumnya haram. Memang ada benda yang harus. Bila menjatuhkan maruah hukumnya apa? Haram. Tapi tengok kepada uruf dan setempat. Contoh, nak beritahu. Kitab zaman dulu sebut apa? Dalam kitab sebut dulu, zaman dulu main bola haram. Kerana apa? Kerana zaman dulu dia ialah la'ab bagi al-fusaq, orang-orang fasik. Orang fasik yang main. Lagi haram pakai tie, topi. Dalam zaman zaman Mustafa Kemal Atatürk, fatwa ulama Turki haram pakai topi cowboy.
Lagi pergi. Banyak lagi. Tengok dalam kitab, ada sebahagian kitab tu kashful qaulul ajma' fi kashfil masail al-arba'. Sekarang ulama daripada Pasuruan mengharamkan banyak benda. Haram pakai tai. Tai dia kata haram pakai. Ambil ibarat ni. Masuk, haram pakai tai. Abang kat syekh-syekh, haram pakai tai. Nas kitab. Ulama Jawi daripada Hindun. Pasuruan. Nama kitab dia kashful al-qaulul ajma' fi kashfil masail al-arba'. Haram pakai pakai tai lagi apa lagi? Main bola pun tak boleh. Orang fasik yang main bola. Ambil sekali. Tolak tepi. Tak. Haram dah kau. Kenapa tak boleh ambil? Kerana zaman dah berubah. Oh, dia kata hukum berubah kan? Bukan Syekh. Faham tak? Dia ada kaedah. Kaedah dia buat kaedah ilat. Al-hukmu ma yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Yaqulu Ibn Sa'di wal hukmu da'irun ma'illati wa hiya allati qad awjabat li syar'ati. Hukum tu dia berselari dengan ilat. Kalau ada ilat ada hukum. Kalau tak ada ilat tak ada hukum. Sekarang ni apa ilat dia? Main bola sebab apa? Haram sebab apa? Sebab ialah menjadi tasyabuh bil fusaq. Tasyabuh dengan orang fasik. Pakai natai sebab apa? Sebab orang fasik. Sekarang ni yang loni ni, yang loni orang dah pakai. Orang fasik jaga pakai. Orang masyayikh pun pakai. Maka berubah tak hukum? Berubah hukum. Bas. Topi koboi. Kenapa haram zaman tu? Kerana zaman tersebut Mustafa Khawatir tu haramkan pakai apa? Pakai kopiah, pakai tarbus, haramkan pakai pakaian orang Turki dan wajibkan orang pakai apa? Pakai topi koboi. Maka ulama ketika itu kata haram pakai topi koboi sebab apa? Sebab zaman tu zaman sekular. Tashbih dengan orang sekular. Sekarang ni masalah makan di kedai, ustaz-ustaz makan kedai. Ada nampak ramai guru makan kedai. Bila istisna? Ada yang masuk McD. Sebelum McD Israel punya viral lah. McD pun ada. Jam pula. Faham tak? McD pun celah mana ni? McD. Jadi nak beritahunya apa? Nak beritahunya menjatuhkan maruah ialah tilik kepada uruf setempat. Jikalau uruf setempat membilang ialah perkara itu ialah apa? Ialah perkara yang menjatuhkan maruah, maka hukumnya haram melakukan perkara tersebut. Sebab dia berbeza uruf dan berbeza ikut orang. Ada yang contoh, uruf kata tak apa. Duduk di kedai ni orang awam. Melainkan ulama. Ulama tak duduk kedai. Maka ulama tak duduk kat kedai. Yang ditarim katanya masalah. Penuntut ilmu tak ada duduk dekat makah. Makah boleh tempat minum kopi. Tak boleh. Nak kena apa bungkus. Tu uruf dia. Sekarang ni uruf kita macam tu lah. Zaman dulu ya mungkin. Orang nak pakai serban, pakai kedai apa, duduk di kedai nampak pelik. Mungkin zaman dulu pernah. Macam tu uruf tempat. Tapi sekarang ni macam ni ke? Sekarang ni macam tu ke? Ada muskilah? Tak. Betul tak? Sekarang ni ada masalah ke? Maksudnya orang tengok dulu, teruk tu ustaz. Bukan kedai. Murung lah bang. Ada orang kata gitu? Tak ada. Faham tak? InsyaAllah. Jadi tolak sekeras-kerasnya perkataan ni apa? Mengatakan orang yang makan kedai tu hukumnya fasik. Dan dia pun dah tarik balik dah. Makan kedai hukumnya fasik. Tak betul. Betul tak betul? Bukan benda tu menjatuhkan maruah. Contoh, minum air berdiri. Di tempat kita, minum air berdiri, kalau orang awam buat, biasa. Tapi kalau orang pakai serban, pakai jubah belah, pergi dekat pasar, minum berdiri. Kena bulan puasa pula. Faham tak? Kata haram lah, faham tak? Minum. Jatuh tak maruah? Jatuh maruah. Kenapa ulama-ulama kalau nak masuk pasar, dia akan tukar pakaian dia. Tak pakai dah jubah belah. Dia bukan tempat dia. Jubah belah dengan serban. Dia akan pakai kepiah, pakai baju, kena pakai seluar. Jelas. Kata-kata tak pakai seluar, pakailah apa pun. Tidak. InsyaAllah. Jadi ala-kulah nak beritahunya apa? Maruah tu, contoh, ada sebahagian ulama yang meninggalkan riwayat sebahagian ulama sebab apa? Sebab dia naik birdaun. Birdaun ni apa? Naik kuda yang laju, baral yang laju. Katanya ni baral ni macam merempit. Dia kata tak boleh pada dekat tempat tu. Ramai orang nak buat. Macam merempit lah. Faham tak? Itu urus apa je? InsyaAllah. Itu tak teguk. Baik, ala-kulah hal. Cumanya anak beritahu, makan di pondok, beli bahan mentah buat di pondok, itu kamalul wara', kesempurnaan wara'. Itu tak ada iskal, tak ada bahas. Anak macam Fatu duk buat tu kamalul wara', sempurnaan wara'. Wara' tu habis dah situ, InsyaAllah. Tetapi tidak dihukumkan pada orang yang makan makanan di kedai ataupun ambil dari kedai tidak fasik. Kerana apa? Kerana perkara itu tidak dikira aib di tempat kita. Bukan aib. Aibnya mana? Aibnya mana? Pisen Senwilegun contohnya. Siapa dia? Pakai jubah. Pergi Senwilegun, mandi pula Senwilegun, pakai kain. Karaoke. Itu semua jatuhkan maruah. Tu bila khilaf. Setakat je lah. Esok-esok tiba-tiba ustaz-ustaz pula masuk.
Esok Intifada, lagu Intifada kan. Wayang. Tengok wayang. Tengok pada jenis movie lah. Sebab apa? Sebab baru ni ustaz-ustaz penuh dalam wayang tengok cerita Mat Kilau. Tak ada orang bising pula. Yang bising tu 2-3 orang habis dah. Sebab dia biar pergi di bawah. Lepas tu tengok pada jenis movie. Tengok apa? Tengok cerita apa? John Wick ke? John Wick boleh eh? Tak? Ni tengok cerita apa? Tengok Mat Kilau. Tengok The Untold Story. Tahu tak? Sorry. Cerita Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kan. Cerita Anwar Ibrahim yang dikenal dengan Mahathir. Kau tengok tak? Tak tengok. Kena tengok je tu. Ana pun tak tengok ni. Betul nak lah apa. Tak tahu tu faham tak? Tapi katanya free tengok tu. Free tak laku tak? Sorry tak laku. Kau buat duit dah tak laku. Buat duit orang free. Apa ni anti kerajaan ni? Tak? Baik, ala kulahan. Kemudian yang kata muallif ni elat yang pertama sebab apa hampir bernajis tu semua makruf. Semua diterima. Cuma nak ditekankan bukan hukumnya fasik. Sebab apa? Sebab dia bukan jatuh maruah di sisi kita. Kenapa? Apa pasal tempat paling keji bukan tandas? Dia? Tempat di sisi Allah. Pasal dia keji pada tandas apa? Tak, dia pertama sekali hadis tu munasabah dengan maqam. Maqam tu untuk apa? Maqam tu untuk mencela orang yang memperbanyakkan pergi kepada pasar. Sebab tempat masak terpasang, tempat orang buat maksiat. Yang kedua, kalau dia tilik pada satu tempat, tandas ni tempat orang buat najis. Dah buat najis hukumnya harus. Tapi di pasar ni, kita pergi tak dekat tandas kalau tak ada ajak? Pergi pasar ada tak? Pergi PKT tak ada ajak? Tak ada ajak pun pergi saja. Bagi sinar-sinar mata. Ada tak? Ada. Pergi Maidin. Maidin apa orang tak? Tak boleh ke mall kat sini tak? Tak ada benda best. Mall kat luar tu. Tak? Kat SP. Pergi City Square. Manjaya Mall. Tu pun ada best, benda best. Tak ada sini tu. Sorry lah. Tak? Oh, marah mak kan tak? Tak, sebab sebab tak ada wayang tu je orang kita. Sebab tak ada wayang tu tak hidup. Al-Quran nak bagi tahunya apa? Nak bagi tahunya itulah sebab kenapa seburuk-buruk tempat ialah pasar. Pasar ni bukan pasar malam tu je. Pasar raya apa semua ada tempat orang berhimpun. InsyaAllah. Sebab dia tempat melakukan maksiat. Beza dengan tandas. Tandas buat apa? Tak ada maksiat lah nak buat tandas. Tak maksiat dia apa? Biar awak tak basuh lah. Betul lah. Kedai runcit. Tengok lah kalau tempat tu berhimpun orang tak? Mana ada orang berhimpun pun. Seorang dua orang masuk. Kedai bedil. Tempat berhimpun ni macam mana? Pasar malam. Expo. Oh, ramai betul tu. Tu pakai ketat ikut dan tau. Tak? Belagak habis dengan orang. Tak kira orang siapa tau. Unfair. Sampai habis. Tapi di sini dah tutup Itu 2-3 hari nampak macam buat pameran. Bukan pameran depan apa? Dia macam unfair. Budak-budak. Dia expo juga apa? Dia expo berapa minggu, 3 minggu lepas dia pindah lain. 3 minggu pindah lain. Tak ada nak main. Berkuster dia. Habis tu. Wali anna absar al-fuqara taqa'u alayhi wa la yaqdiruna 'ala ash-shira'i minhu fa yata'adzawna bidzalik. Fatadhhabu barakatuhu. Kemudian katanya lagi wali anna dan kerana absara, kerana apa elat kedua, dan kerana bahawasanya pandangan-pandangan, makna penglihatan, mata-mata al-fuqara'i, orang-orang yang fakir, taqa'u, jatuhlah, alaihi ala zalika ta'am, alaihi ala zalika at-ta'am, atas demikian makanan. Wala yaqdiru wal hal wal hal. Wala yaqdiruna wal hal, tidak mampulah oleh mereka itu al-fuqara. Tidak mampu oleh fuqara ala syira'i, di atas beli. Minhu, daripadanya zalika ta'am. Tak mampu beli, tak ada duit. Yang ada mimalihim. Fayata'adzawna bidzalika, maka tersakitilah oleh mereka itu, oleh mereka fuqara. Tak. Tersakiti mereka itu bizalika. Mana? Tu ambil taqa'u tu, ambil masdar dia. Waqa'a yaqa'u wuqu'an. Yani wuqu'u absarihim ila zalika ta'am. Boleh Syekh? Bizalika, zalika mana? Tulis. Wuqu' waqa'a yaqa'u wuqu'an. Wuqu'u absarihim alaihi. Wuqu'u absarihim alaihi.
absarihim alaihi. InsyaAllah. Fatadhabu, maka hilanglah barakatuhu, berkatnya, zalika ta'am. Faham Syekh? Maksudnya kata kita bila beli di kedai, kita balik orang tengok, oh da'u, maksudnya ada orang yang tak mampu beli, tak ada duit nak beli. Maka bila dia tengok, maka ketika itu dia tengok dan dia rasa sakit hati, maka hilang barakah. Kerana apa? Kerana itu adalah makanan yang padanya menyakiti orang Muslim. Dia macam ni Syekh. Dia bila kita makan, kita macam ni. Dia kitab fiqh sebut, Sayyidi Syekh Taha sebut, Sayyidi Syekh Taha Abdul Hamid sebut bahawasanya makruh makan seorang-seorang. Makruh makan seorang-seorang. Maksudnya apa? Maksudnya perlu kalau orang makan tak ajak. Makan tak ajak. Macam mana tu? Itu makan tak ajak tu masalah dia lah. Maksudnya kita ni sunat ajak orang. Dan makruh kita makan seorang diri. Ada dua. Siapa dia? Sini. Oh, Cimi. Tanda makruh makan seorang diri. Emak dengan ada isteri, kawan, adik-beradik. Makruh makan seorang-seorang. Sebab itu Sayyidina Ibrahim alaihissalam awwalu man yuqrid dhaif. Awal-awal orang yang Sayyidina Ibrahim. Awal-awal orang yang apa? Yang memuliakan tetamu. Dia berjalan sebatu 1 kilometer untuk mencari tetamu makanan dia. 1 kilo betul jalan cari apa tetamu. Mana tak ramai orang, tak ramai lagi. Jalan pun untuk cari tetamu. InsyaAllah. Ni balik-balik makanan wala benda. Tak. Dah makanan tu ada setengah dia dibuat sebagai simpanan. Faham tak? Tiba-tiba bila kita nak makan, kita memanggil tak ada orang menyerang. Jadi kita makan seorang. Tafsir dia tu. Tafsir dia. Oleh insyaAllah. Jadi bila kita beli makan di kedai, faham tak? Kita menyebabkan orang-orang kata tak mampu nak beli ni rasa sakit hati. Maka di situ hilang barakah. Kerana apa? Padanya menyakiti orang Muslim. So, dan kemudiannya ada kemungkinan penyakit ain. Tadhabu barakah tu sebab hilang barakat sebab apa? Padanya idza Muslim, menyakiti Muslim. Dan yang keduanya kerana apa? Kerana mungkin ain, penyakit ain. Ain ni apa? Al-ainu haq, kama yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ain tu adalah benar. Ain tu ialah melihat kebahagiaan orang lain, maka dia merasa dengki. Cukup dengan pandangan mata dia menyebabkan berlaku perkara yang tak elok kepada orang yang mendapat nikmat. Ni bahaya ni ain. Tapi masalah lain insya-Allah kita bahas panjang masalah ain. Kita nak tengok, kita kalau sweet-sweet dengan orang pun, dengan bini ke apa ke, jangan sebab kat orang. Bila kita sebab dekat orang, kita menyebabkan ain pada diri kita. Sama juga pergi pantai, pergi mana lagi, pergi berjalan. Tak? Kita bila kita post menyebabkan orang kata, oh kita tak pergi, dia ni pergi. Menyebabkan apa? Orang terasa Emma dia ada ain, Emma tak ada ain. Kalau tak ada ain, maka hanyalah apa? Bahan kutukan je lah. Emma apa? Emma ada ain, itu muskilah. Berlaku apa? Berlaku keburukan walaupun sedikit. Emma ain dia kuat, Emma ain tak kuat. Sebab tu apa tengok? Pasal apa? Macam 2-3 hari ni, hari ni pelakon sakit. Ada bukan pelakon, dia famous. Dia sakit dengan bini dia sakit. Sebab ain. Sebab hampa kerja post pasal kebahagiaan hampa di media sosial. Bila kita duk post pasal kebahagiaan kita, ada orang yang tak bernasib baik. Tak bernasib baik macam mana? Tahu tak bernasib baik? Suami dia jahat. Tu ayat dia, alangkah indahnya dapat suami begini. Tak bersyukur kan? Tak kisahlah suami dia memang jahat betul ataupun suami dia habis baik, tapi dia tak menghargai, ikut dia lah tu. Jadi hak tu menyebabkan ain. Jadi bila Emma dia hasad dengki, dia sihir turi. Emma ain. Dia tengok, wow. Tak? Maka ain dia tu ada kesan. Maka menyebabkan apa? Sakit pada tubuh badan orang yang mendapat nikmat. Jadi sebab itulah hendaklah segala nikmat-nikmat itu ditutup akan dia. Ditutup. Jangan bagi tahu orang. Nikmat Tuhan. Kalau makan yang hari kalau nak makan seorang, jangan tunjuk ke orang. Faham tak? Kalau nak makan seorang, jangan tunjuk ke orang. Kaedah dia. Kalau kita nak makan di pondok, jangan tunjuk dia orang. Ya. Tak tunjuk saya. banyak. Cuma bau daripada pondok. Kalau kita nak makan seorang, jangan tunjuk ke orang. Ha, ini dah berjalan dengan ni, cok pisang penuh tangan. Mana? Balik pondok kan? Sok pondok, senyap. Bila makanan tu dah orang tengok, kena bagi. Termasuk walaupun binatang.
Ain itu adalah bagi segala makhluk yang ada mata. Walaupun jin. Tak pernah waktu kali apa. Ha? Walaupun jin, walaupun binatang. Sama juga. Sebab tu kalau kucing mari, memang kena bagi. Tengok kan. Kadang-kadang kucing tu lebih kuat ain. Itu bunyi macam khurafat. Dah bagi makan. Kono sikit, koyak sikit bagi makan. InsyaAllah. Kalau air ni depan keluarga kan. Ha? Kalau kita Yang ada keluarga lah. Keluarga ikut lah. Dia ain ni, kita tak tahu siapa dia ada ain. Siapa yang ada penyakit ain ni tengok akan berlaku kerosakan pada benda tersebut. Sama dia kuat ataupun tidak. Tak tahu. Tapi Sayyidina Umar pernah penjarakan seorang yang dikenai dengan ain. Dia tengok benda akan berlaku kerosakan. Sayyidina Umar tangkap orang tu, masuk penjara. Bukan salah dia. Tapi hang berbahaya. Hang duduk dalam penjara je. Biar kalau ada ain penjara. Cukup. Ada serta dia. Allah SWT. Ada satu kampung tu, tak ingat. Kampung dekat Yaman. Kuat ain dia. Ain dia kuat gila. Lepas tu, ada seorang geng tarim ni duduk dekat kampung sebut. Lupa nama kampung tu. Lebih kurang dalam 20 tahun. Jadi mereka kata, mereka nak balik kampung tarim dah. Dia kata, kita nak tengok. Kita ni ain kuat ke tak? Kita nak tengok, kita ni ain kuat ke tak? Okey, tak apa. Dia pun pasang lampu. Tengah malam pasang lampu. Kemudian ahli keluarga setiap seorang nak cek ain ada ke tak. Puji lampu tersebut. Oh, cantik lah lampu ni, comel, molek. Seorang tu puji. Lampu duduk dalam tu, tak bergerak. Mai pula, tadi suami, ni isteri pula. Puji. Lampu tak pecah. Lampu tak katuk. Lampu okey. Hak seorang lagi pun, anak puji. Hampir habis ahli keluarga. Alhamdulillah kita tak ada ain. Mari seorang makcik lalu kat bawah, daripada tingkat atas. Makcik tu pun tengok, oi, cerah molek kata lampu ni. Ha tak? Pum, pecah lampu. Hak kawan tadi puji, tak pecah lampu. Mari makcik kampung tersebut, lampu yang kuat ain. Cerah molek ni, ada. Pum, pecah. Selesai. InsyaAllah. yang tanya Syah, kalau kita khatam kitab post. Kalau untuk bahagian ilmu ni kita boleh masukkan dalam firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu tak selalu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu maka kena cerita. Tapi kata Sayyidi Syekh Taha, kalau kita nak post juga pasal apa, kita mandi pantai, mandi sana, healing, macam-macam lah. Kalau boleh selepas daripada kejadian, bukan sekarang tu. Lepas lewat sikit, lepas tengah hari post. InsyaAllah. Lepas tengah hari baru post. Boleh insyaAllah. Sebelum dia sakit air ni atau sakit kan macam tu pada sakit. Bukan orang yang sakit, orang yang dapat nikmat tu. Ikut lah. Kalau yang dia kuat boleh menyebabkan nikmat tersebut hilang. Kalau ni mungkin boleh buat gangguan. Gangguan sakit badan, sakit tubuh. Macam tadi lah tadi, pecah tu kuat tu air tu. Puji sikit, pum, pecah lampu. Tak? Kalau kata air yang kuat, yang lemah, mungkin dia jadi malap lampu. Awak lampu tu pecah bukan kena kat tubuh badan yang nikmat. Dah dia puji lampu. Oh, air juga lampu. Air kena lampu. Lampu tu hak milik tuan rumah tu. Pecah. Oh, tapi kami kat rumah tu. Tak, dia sebut dia puji siapa? Dia puji lampu. Kalau dia puji tu, oi, segok badan ni. Sadu. Tengok. Apa dah esok tu dah lembek badan. Esok mati tu berat tu. Berat tu. Dia betul. Ya, tu nikmat kau orang. Apa dia? Itu tu nikmat kau orang. Asalnya gitu. Nikmat tu. Ilmu ke apa? Nikmat ilmu dak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dijadikan apa? Dijadikan tauladan. Tauladan tu yang masalah. Orang lah kononnya apa nak buat tauladan. Lah kali habis semua. Cerita pasal lelaki bini. Dia nikmat ilmu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits tu. Nikmat Allah Ta'ala bagi pada baginda Nabi SAW. Nikmat atas jalanan sebagai nubuwah, risalah, kenabian, kerasulan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ulama pun sama. Tapi nikmat kita dengan bini kita nak buat apa? Pegang bini gitu kan. Alhamdulillah dapatlah isteri yang sangat penyayang. Kalau jarang boleh jadi tau, tak ada masalah. Tapi kalau tiap-tiap hari, tiap kali post, nampakkan kesuitan dan kegulaan daripada orang ni. Ghalibnya ada orang dengki. Emma dia hantar sihir, Emma pada ain. Bas. Kalau tunjuk orang gawek. OTP 55 hari. Itu bagus. Itu bagi berkenaan tak apa terus. Bagi mati terus. Selesai. Air ni dia kena ada niat nak buat. Tak. Ain tu dia ada pada setengah orang. Dia pakai air yang salah Ahmad. Tak.
Ain tu adalah permulaan bagi hasad. Ain tu ada pada orang yang selalunya ada hasad. Ain tu apa? Dia maksudnya hati orang cemar lah. Kata. Hati orang cemar. Sebab hati orang hasad. Sebab tu cara nak bagi hilang ain apa dia? Sebut nama Allah. Masya Allah. Jangan, ui cantiknya. Sebut Masya Allah. Budak banyak kena ain. Oh, comenya. Ha tak? Ain. Ha. Sebut apa? Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Faham tak? Elok kalau nak bagi orang ziarah anak, tulis tu, tepek tu tulis Masya Allah. Faham tak? Masya Allah, so dilarang cium so. Tadi kau dah macam kita kata comel kau budak. Comel budak. Masya Allah, comelnya budak ni. Apa betul ni? Tak pun comelnya, Masya Allah. Tak boleh. Lepas tu dah ain lah. Lepas tu hati dia bersih. Dia tu. Ini memang tak betul. Benda yang kita kata tak betul, dia tak ain. Bukan ain. Ikutlah. Wa hukiya anna al-imam Syekh al-Jalil. Ni baca saja sebab ni cerita ni tak nak beramai pun. Wa hukiya dan dihikayatkan. Anna al-imam Syekh al-Jalil Muhammad ibn al-Fadl sama Azim. Muhammad ibn al-Fadl. Kana adalah ia Muhammad bin Fadl rahmatullahi alaih. Fi hali ta'allumihi, pada ketika belajarnya Muhammad bin Fadl. La ya'kulu min ta'amis suqi, tidak makanlah oleh ia min ta'amis suqi, daripada makanan pasar. Tak makan Syekh, warak. Wa kana abuhu, dan adalah ayahnya Muhammad. Ayah dia tu lah, iaitu Fadl. Yaskunu, adalah ia abuhu. Yaskunu dengan makna duduk ataupun mendiami. Fir rustaqi, dalam kampung. Rustaq makna qaryah. Dalam kampung, duduk di kampung. Lepas tu yuhayyi'uka wa yuhayyi'u. Wa yuhayyi'u, dan menyedialah, atau pada yaskunu, dan menyedialah oleh abuhu, dan menyedialah oleh ia abuhu ta'amahu, akan makanannya Muhammad. Adalah baginya Muhammad, ta'amahu, ta'amnya Muhammad. InsyaAllah faham tak cerita ni? Dia tak makan kedai, siapa yang bagi makan dia? Pak dia hantar makanan. Hak ni dia menunjuk pada kamalul wara'. Kerana itu ada sebahagian ulama dalam mazhab kita sendiri pun, contohnya Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Ayah dia wafat setelah mana Imam Nawawi wafat. Imam Nawawi wafat dulu, baru ayah dia wafat. Kerana ayah dia duk hantar makanan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi tak makan daripada luar. Kamalul wara'. Bahkan Imam Nawawi alaihi rahmatullah, dia pernah dengar kata di sana ada apa? Berlaku rampasan pada kebun pokok. Dia tak makan terus pokok buah tersebut. Dan dia tak makan gaji daripada dia mengajar di Darul Ashrafiyah. Madrasah dia mengajar, dia tak ambil gaji. Gaji tu dia ambil, dia boleh tabung Darul Ashrafiyah. Kata aku tak berhajat, kerana bapak aku dah hantar duit. Bapak aku bukan hantar duit, hantar makanan. Ni payah ni, faham tak? Ni kalau ada ni bagus ni. Tapi itulah bagi ala qadar lah. Bukan bagi sebulan. Wa yadkhulu ilaihi, masalah keluarga. Wa yadkhulu ilaihi yaumal jumu'ah. Wa yadkhulu, dan masuklah ia abuhu Maizarah. Maksudnya wa yadkhulu ilaihi, wa yadkhulu abuhu ilaihi ila Muhammad. Tak ada kita apa? Bukan yadkhulu tu dhamir daripada abuhu. No, dhamir daripada abuhu. Dan adalah yadkhulu, masuklah oleh abuhu ilaihi kepadanya Muhammad. Masuk ni mana ziarah. Yaumal Jumu'ati, pada hari Jumaat nombor 9. Oh, gitu. Yakni muradnya masa ngaji dulu duduk, yakni seminggu sekali hantar makanan. Tu dia. Seminggu sekali hantar makanan. Roti kerah ni. Roti tahan seminggu ni. Sekali mari ni, sebab ayah dia dekat kampung. Faham tak? Mari anak dia mengaji di bandar, dia hantar seminggu sekali makanan. Bukan cuki-cuki. Hantar tu, jenis roti-roti Arab kena kerah. Ni sama juga, marah juga. Nak kata anak saya jadi ulama, kepala otak hang juga dia.
Tak? Dia hantar makanan apa? Makanan Yahudi dekat anak dia tiap minggu. KFC pun semua. Bukan KFC lah, kadang masalah apa makan jenis cuki-cuki jenis apa nama? Apa nama? Ini ropok tu. Ropok Melayu tak apa, ropok ni jenis dalam cekacik tu. Ha? Cekedi ni. Buku apa semua. Jauh pala tengok. Tak? Sama kadang-kadang sebagai masyarakat pun bawa pada anak dia pun dah makanan tu dia. KitKat, Milo apa semua. Ni nak suruh mengaji ke suruh makan je tau. Kalau dalam bab ni Tok Guru anak kat Kedah memang jaga semua. Dia bagi anak dia makan habis tu sauda. Jagalah makan mana dia macam tu. Fara'a fi baiti ibnihi khubz as-suqi yawman. Fara'a maka melihatlah oleh ia abuhu. Maka melihatlah oleh ia abuhu fi baiti ibnihi. Di dalam rumah anaknya. Anaknya mana? Nya Muhammad. Anaknya Abihi. Rumah sini muradnya hujrah, bilik lah. Anaknya nya mana? Nya Abihi tu lah. Nya Abuhu. Khubz as-suqi yawman. Khubz as-suqi maf'ul pada ra'a. Akan roti pasar. Roti yang dibuat di pasar. Oh, ada cam. Roti pasar jenis macam tu. Yauman pada tu hari. Pada tu hari tiba-tiba nampak. Oh, kita dah hantar makanan tiap minggu, demo ni pi beli pula roti pasar. Falam yukallimhu, maka tidak bercakap oleh abuhu. Tak bercakap tu. Roti pasar Yaman. Pada satu hari. Yauman ni mana sangkut di mana? Sangkut di ra'ah. Tengok pada satu hari, tiba-tiba tertengok. Falam yukallimhu, maka tidak bercakap oleh ia abuhu. Hu akan Muhammad. Tu dia tak cakap terus. Tak. Falam yukallim ay abuhu. Hu balik mana? Muhammad. Mana? Sakhitan, hal keadaan. Hala kauni abihi tu, agak daya itu. Sakhitan, murka, marah. Marah alaihi ala Muhammad. Marah tu. Tak cakap mat. Tak? Bukan cakap ni beli mana ni? Tak. Saya tak jauh. Marah selalu. Fa'tadara ibnuhu. Maka meminta maaf lah oleh anaknya. Anaknya Abi itulah. Tak. Meminta maaf lah oleh anaknya. Nya mana? Nya Abi. Meminta maaf. Faqala, maka berkata oleh ibnuhu tu. Muhammad lah. Faqala ibnuhu. Maka berkata oleh anaknya. Mashtaraituhu. Tidak membeli oleh aku. Hu akannya khubuz. Ma tu manafi. Mashtaraituhu. Tidak membelilah oleh aku. Hu akannya khubuz. Tak beli. Ana ada. Mashtaraituhu ana ada. Ana tak. Ana tu yang sekolah taukid. Ada tak ada. Walam arda bihi. Walam arda bihi. Dan tidak redalah oleh aku. Oh, tak berkenan pun. Bihi dengannya mana? Yang khubuz. Kita tak beli dan kita tak reda. Khubuz. Bihi bil khubzi. Khubuz tu roti lah. Roti pasar tu. Walakin tetapi ahdarahu syariki. Telah membawa datang. Ahdarahu. Membawa datang akan demikian itu, demikian khubuz tu. Akan demikian khubuz tu apa dia? Syariki oleh kawanku. Kawan yang buat main yo. Tak? Dia abang kata dia tak bersalah lah. Tak? Ayah dia pun balas balik. Faham contoh tak? Faham? Faham. Faqala abuhu, maka berkata ayahnya. Ya, faqala abuhu, maka berkata ayahnya yang mana? Yang Muhammad, yang ibnuhu tu lah. Lau kunta tahtatu. Dah kata macam ingat kau, minta maaf lah, dak lah. Bubuh pula. Lau kunta, jika adalah kamu. Tahtatu. Ihtiyat, cermatlah oleh kamu. Kalau demo cermat. Wa tatawarra'u, dan waraklah oleh kamu. Anak lam yajtari. Jawab, nescaya tidak berani. Nescaya tak berani. Syarikuka, oleh kawan kamu. Lam yajtari. Misli apa tu? Misli. Tak ada. Misli tak ada. Bulaan nusrah tu. Nak Misli nak balik domain mana? Dia boleh juga ke Misli ni dalam syarah. Cumanya Misli ni daripada syarah, bukan daripada matan.
Cuma yang misli nak balik pada zalikal khubz. Kalau nak balik dhamir lah, balik pada misli zalikal khubz. Dalam nuskhah ni bukan daripada matan, daripada syarah. Jadi maksudnya nuskhah sana dia ambil syarah tak sini. Lam yajtari, nescaya tidak beranilah oleh sekawan kamu bizalika. Zalika mana? Zalika mana? Ihdari ta'amis suq. Tengok mana tadi? Ahdarahu tu. Ahdarahu syariki, betul tak? Ahdara ambil masdar dia. Ahdara yuhdiru ihdaran. Jadi wa bizalika bi ihdari syariki bi ihdari syariki ta'ama as-suqi. Bi ihdari syariki ta'ama as-suqi. Boleh? Tadi tu. Dah, zalika tu boleh, dia punya musyailah. Zalika mana? Ai bi ihdari asy-syariki ta'ama as-suqi. Ta'ama as-suqi. Ta'ama as-suqi. Bi ihdari asy-syariki ta'ama as-suqi. Ta'ama as-suqi. Boleh insya-Allah. Faham tak cerita dia? Dia kata kalau hang betul-betul warak, kawan hang pun tak berani nak letak makanan tu kat hang. Marah pula. Macam tetap anak dia bersalah. Insya-Allah. Qala wa hakaza kanu yatawarra'una falizalika wuffiqu lil ilmi. Wa hakaza, dan beginilah kama taqaddama. Kanu adalah mereka itu. Mereka itu mana? Al-ulama. Mereka itu al-ulama yatawarra'una, menjaga wara' ai anis syubhat, daripada syubhat. Dulu cara ulama jaga daripada syubhat. Falizalika, maka kerana demikian itu, zalika tu kena balik yatawarra'una. Baik, yatawarra'una masdar dia apa, Mat? Yatawarra'una asal fi'il dia apa? Fi'il madhi dia apa? Tawarra'a. Betul, yatawarra'u tawarru'an. Ya, falizalika li tawarru'ihim. Tawarru'an tu kalau ketika nasab. Sekarang ni masuk lam, fali. Lam tu lam apa? Lam rojah. Jadi bayangkan dia bagi bawah li tawarru'i. Kemudian tambah dhamir dia, dhamir yatawarra'una. Tidak waw nun tu. Maka li tawarru'ihim. Sebut Syekh. Ni boleh pula tadi tu waw. Faham tak? Li tawarru'ihim. Kena baca dulu sebelum ngaji. Kerana warak mereka itu apa kita apa? Bukan, wuffiqu. Jadi masukkan fa dulu baru qaf, kemudian letak baris. Wuffiqu. Daripada taufiq. Waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Lah kali wuffiqa yuwaffaqu. Wuffiqu. Ditaufiqkan, diberi taufik. Lil ilmi, bagi ilmu, ai an-nafi'. Ada tak kita lil ilmi tak? Lil ilmi tak di sikit, lil ilmi ai an-nafi'i. Lil ilmi ai an-nafi'i. Kerana ilmu, diberi taufik bagi ilmu yang bermanfaat, wan nashri, dan juga apa? Menyebarkan ilmu. Wan nashri, dan juga menyebarkan ilmu. Hatta baqiya ismuhum, sehingga kekal oleh nama mereka itu mana? Al-ulama. Kekal mereka itu dia, kekal oleh nama mereka itu, yakni kata diingati jasa mereka. Diingati jasa mereka tu hasuna zikruhum. Kekal nama ni apa? Yakni diingati jasa mereka. Masuk kitab ila yaumil qiyamah. Pasal Tuhan dia bagi taufik itulah nama dia kekal. Pasal warak. Macam Imam Nawawi punya warak, kitab dia kita baca sampai hari ni. Wasafaqihum min zuhad. Esok kalau ada anak, jaga sikit makanan dia. Jaga sikit lah makanan, jangan makan cekedi. Anda ingat lagi kalau ayah anda memang anda tak pernah tengok orang yang macam ayah anda nisbah warak makan. Warak ala rasul ain. Ustaz pun tak sampai. Ustaz lagi. Tak. Asal boleh telan. Tengok cara projek dah. Tak. Lagi boleh telan. Tak ada warak langsung dalam bab makanan. Dalam bab seri, bab apa? Bab duit. Ayah anda kalau dalam bab makan bab makan, masya-Allah. Memang jaga semualah benda apa yang nak masuk perut. Sampai kalau pergi lori tu, pergi awal, pergi 12 tu, pergi tengok. Kalau ada kena kali tu ada kari babah. Bukan kari babah apa? Allah masuk sama dia ada serbuk babah.
Tak boleh makan kari terus tu. Nuri tu main makan buah nasi buah sayur. Bas. Tu syadik sangatlah. Faham tak? Kalau dia syadik dulu. Faham tak? Banyaklah memang hak tu tak boleh. KFC memang tak boleh dah. Dulu ada FC boleh gagari. Kira dulu pernah sekali tu. Ada cerita dah banyak kali. Keluar apa surat khabar kata apa? Ayam cabut babi. Tak boleh makan tu ayam. Berapa puluh tahun. Faham tak? Bertahun-tahun. Tak beli dah ayam kat pasar. Takut dia tak sembelih. Boleh dia. Tak lah. Tak makan ayam lah. Makan ikan termenung. Sebab tu anak kau ikan termenung teringat zaman dulu. Zaman mak cakap hampa ni makan macam pelarian. Dia cakap. Mak cakap bisa jalah. Betiak. Lepas tu beli kau. Semua beli kat kawan-kawan dia yang kawan dia sendiri mas. Sembelih. Dia beli pada orang-orang tertentu. Selepas daripada lama tu. Kalau dia dulu tu. Berapa lama dia tahan. Tak bagi makan ayam sebab keluar surat khabar. Dan nakiah. Ha? Dan nakiah. Jadi pada orang tertentu. Orang tertentu yang dia beli. Kalau bukan ikut dan lah, pergi pasar tu duk beli ikut dan tak. BKT lagi tak makan. Ayah anda pernah makan pergi rumah abang dah? Berbola. Dia angkat lah. Ni apa ni? Bola. Tak boleh. Abang dia tak ada bola ni syarikat Muslim buat. Dia makan. Ha? Syarikat Muslim buat. Bukan nak nipu lah. Tak lah, bukan nipu, memang syarikat Muslim buat. Sebab nak jamu ayah dalam main rumah. Bagi tahu lah syarikat Muslim. Sebab ayah nak memang pegang lah. Tak boleh. Bola. Sebab takut bola tak marah lah. Cuma dia cakap kalau anak-anak dia yang bawa masih bawah rintahan dia memang tak bagi makan. Macam dulu kan masa budak-budak tu pun kami makan juga. Makan senyap. Kalau kenuri tu, pergi kenuri tu buah nasi tebal sikit. Bawah tu ada luk. Tak? Ada rasa dengan sebab tu lah. Jaga buat makan tu lah. Boleh lah sikit Allah bagi. Kalau tak jaga makan tu, tak? Kau berat lagi. Ni tu berat dah sebab apa? Sebab banyak kat belakang. Makan kat belakang tu banyak. Kalau tak makan tu, jaga sungguh tu, nak tak kawan apa naik atas langit tu. Terbang. Tak? Allah Ta'ala ala wa alam bisawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.